Kerjaya atau sekadar hobi? Persoalan yang sering berlegar bila berbicara mengenai pembabituan anak muda dalam sukan elektronik atau e-sports ketika ini. Yang jelas bidang ini semakin dilihat mewah berdasarkan cara ia dipasarkan selain jenama terkemuka pemegang taruh serta penaja yang terbabit dalam penganjuran acaranya. Malah tidak lagi janggal, e-sports kini adalah sukan paling cepat menghasilkan jutawan dalam kalangan pemain dan pelabur. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Al-Saiful Nazib Talib berkaitan potensi e-sport sebagai skop pilihan kerjaya sukan terbaik untuk masa depan. Tidak dinafikan kos untuk terbabit dalam sukan elektronik secara serius bukanlah kecil. Sama ada menggunakan smartphone, komputer peribadi maupun konsol, mereka yang terbabit perlu mengeluarkan perbelanjaan agak besar. Namun jika dahulu kos tinggi yang dikeluarkan hanya untuk hobi mengisi masa lapang, kini ia boleh menjadi pulangan terbaik kepada mereka yang menguasai bidang ini dari pelbagai sudut. Jenama ini diangkat dalam bentuk pertandingan atau kejohanan dan secara tidak langsung membuka ruang kerjaya cukup luas dalam pelbagai bidang. Garis Panduan Pembangunan Sukan Elektronik Kebangsaan (NASDAQ) sudah melihat situasi masa depan sukan ini. Ini bukan lagi hanya sekadar hobi, tapi sudah pun berkembang dan membangun menjadi sebuah industri atau ekosistem yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan serta boleh menjana pendapatan. Antara peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam industri ini meliputi pemain dan atlet di sukan, hos atau pengacara, caster atau pengulas, jurulatih, pengurus pasukan, penganjur acara, pasukan produksi, pakar kaunseling, pakar pemakanan, wartawan, akaunten, peguam dan banyak lagi sumber kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk membantu industri ini berfungsi. Lihat saja jutaan pengikut judul-judul permainan seperti Dota 2, Mobile Legends Bang Bang, PlayerUnknown Battleground dan FC antara permainan yang mendapat tempat di Malaysia. Ini belum ditambah dengan hadiah lumayan yang ditawarkan di setiap pertandingan peringkat dunia yang sudah tentu menarik minat ramai penggemar menceburi sukan elektronik ini. Player-player Malaysia sudah sampai ke peringkat global, sudah mula menjana pendapatan yang lumayan daripada prize pool yang nampak macam tak nak berhenti. Prize pool setiap tahun semakin lama semakin menaik. So untuk Malaysia pada ketika ini, kita berada kedudukan baik tapi bukan kedudukan yang selesa. Selain permainan, sukan elektronik juga mengembangkan cabang sains sukan dan ianya adalah satu proses yang agak baharu berbanding sukan fizikal sedia ada. Beberapa pasukan profesional tempatan turut menyuntik aspek sains sukan ini buat pemain-pemain mereka terutamanya dari segi psikologi. Ini satu kejayaan untuk pemain-pemain e-sport. So, diorang training is to win. Adalah is exactly the same as compared to traditional sports. Players train to win. So dari segi mental dan dari segi keperluan psikologi is exactly the same. Selain pertandingan profesional, Malaysia turut bertuah kerana perkembangan sukan ini turut menjala ke peringkat temasya-temasya sukan utama. Di rantau ini, sukan C antara yang paling awal mempertandingkan sukan elektronik di mana Malaysia menyalahkan potensi terbaik dalam pemburuan pingat buat kontijen negara. Justru, pembangunan di peringkat akar umbi harus disusun dengan teratur dan baik untuk memastikan ekosistem sukan elektronik di negara ini turut berkembang dengan sempurna. Kalau benda ini dapat diterangkan dengan sebaik mungkin kepada ibu bapa dan juga guru-guru, mungkin mereka boleh menerima dan mungkin kita boleh asah bakat-bakat pemain, bakat-bakat pengulas, talent, hosting, designer dan macam-macam lagi daripada bangku sekolah. Peredaran masa menyaksikan sukan elektronik kini dilabel sebagai kejaya. Di peringkat akar umbi, ibu bapa masih memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak tidak ketagihan gadget. Namun, jika serius, sokongan harus diberikan memandangkan sukan elektronik kini sudah dipertandingkan di peringkat sukan C dan juga sukan Asia dan kini hanya menunggu masa untuk menjengah sukan terbesar dunia iaitu sukan Olimpik. Al-Saiful Nazib Talib, Sukan TV3.